Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini cikgu akan ajar untuk memahami nilai kecurunan dalam bab pembezaan. Okey. Cikgu bagi satu contoh nilai y. Okey, diberi y equal to x tolak 1 dan x tolak 7. Okey. Kita perlu bentukkan dia dalam persamaan am, bentuk am. Jadi kita perlu kembangkan 4 kali. Y sama dengan x darab x, iaitu x kuasa 2. X darab negatif 7, negatif 7x. Negatif 1 darab x, negatif x. Dan negatif 1 darab negatif 7. Negatif positif, 1 darab 7 iaitu 7. Dan kita mudahkan, negatif 7x tolak x. Negatif 7x tolak x akan jadi negatif 8x tambah 7. Okey, ini adalah y. Y sama dengan x kuasa 2 tolak 8x tambah 7. Jadi kalau kita nak faham apa itu kecurunan, nilai kecurunan, kita perlu buat graf dan kita lukis graf. Okey, jadi cikgu akan buat dulu graf dia. Sebelum buat graf, kita perlukan table untuk dapatkan nilai-nilai koordinat. Okey, table cikgu dah siapkan. Jadi kita ada nilai x, kita ada nilai y. X dengan Y adalah koordinat. Jadi sebab video ni cikgu nak bincangkan nilai kecurunan, cikgu sediakan terus table untuk Y prime ataupun dy dx ataupun nilai kecurunan. Okey, jadi X dia, cikgu assume X kita di antara 0 hingga 8. Okey, jangan tanya cikgu mana datang benda ni. Ini cikgu yang akan bagi. 0 hingga 8. X dia di antara 0 hingga 8. Jadi kita masukkan kat sini. Nilai X 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Itu adalah nilai X kita. Jadi macam mana kita nak cari nilai Y? Okey, untuk memudahkan semua, macam mana cari nilai Y, cikgu gunakan kalkulator. Okey, kita salin sebiji apa nilai Y kat sini. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 8X tambah 7. Salin sebiji dalam kalkulator. Apa dia? X kuasa 2 alpha X kuasa 2 tolak 8 alpha X tambah 7. Okey, salin ini sebiji dengan yang ini untuk dapatkan nilai Y dia. Jadi apa nilai Y dia? Kita gunakan calculation. CALC ni, calculation. Bila kita tekan ni, kalkulator akan tanya kita, "Weh, kau nak letak nilai X berapa?" Jadi, kita letak kosong. Bila kita letak kosong, X kita kosong, kalkulator akan tanya, bagi jawapan kat kita. Nilai Y-nya ialah 7. Jadi, kita letak sini sebagai 7. Nilai Y-nya ialah 7. Seterusnya, kita nak cari yang nilai seterusnya bila X1. Bila X1, kita tekan saja sama dengan. Kalkulator tanya lagi, kau nak letak nilai X berapa lagi? Kita letaklah 1. Bila letak 1, kalkulator akan bagi jawapan, iaitu X-nya ialah, Y-nya ialah 0. Jadi kita letak 0. Kita teruskan. Bila X-nya ialah 2, Y-nya ialah negatif 5. Bila X-nya 3, Y-nya ialah negatif 8. Bila X-nya 4, Y-nya negatif 9. Bila X-nya 5, Y-nya negatif 8. Bila X-nya 6, Y-nya negatif 5. Bila X7, Y-nya ialah 0.
Dan bila X nya ialah 8, Y nya ialah 7. Okey, dengan adanya table ni, kita bolehlah lukis graf untuk melihat macam mana bentuk grafnya. Negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan negatif 9 di bawah sekali. Okey. Lukisan graf dah siap. Jadi, proses menanda koordinatnya. Okey, bermula dengan X kosong. Apabila X kosong, berapa Y kita? Y kita adalah 7. Jadi, kita punya koordinat berada di sini. Bila X 1, Y kita adalah kosong. X 1, Y kita kosong. Jadi, tak bergerak di sini. Bila X 2, Y negatif 5. Kita assume dekat sini. Bila X3, Y dia adalah negatif 8. Turun bawah sampai negatif 8. Dan bila X4, dia adalah negatif 9. Yang paling bawah sekali. Bila X5, negatif 8. Turun negatif 8. X6, negatif 5. X7, dia mula dengan kosong. Dan X8, Y nya ialah 7. Okey, dah siap menanda. Okey, tak nampak Dah siap menanda. Baru kita buat graf dia. Okey. Okey, agak buruk sikit graf cikgu. Tapi cikgu tahu student cikgu lebih kreatif dan inovatif buat graf sendiri ya, lawa-lawa. Okey, graf ni dah siap. Bila graf dah siap, okey. Cikgu beritahu tadi video cikgu kali ni adalah untuk memahami nilai kecerunan. Jadi mana kecerunannya? Okey, anggap dekat sini. Okey, anggap kat sini kita ada satu lurah bukit. Okey. Yang di mana bukit ni kita anggap dia adalah bukit yang senyum. Sebab kita nampak graf dia senyum macam bibir yang tengah senyum. Okey. Setiap satu koordinat di sini, kecerunan kat sini lebih cerun daripada sini. Dan kecerunan kat sini lebih cerun daripada sini. Kecerunan kat sini lebih cerun daripada sini. Sebab apa? Dekat sini dah mula dah mendatar. Kecerunan dah kurang. Okey, tak nampak Kecerunan dah kurang. Sama juga bila naik. Bila naik makin lama makin cerun, makin cerun, makin cerun, makin cerun. Okey, fahamkan tu dulu. Apabila makin cerun, bermaksud nilai kecerunan di sini tak sama dengan nilai kecerunan kat sini. Nilai kecerunan kat sini tak sama dengan nilai kecerunan kat sini. Dan seterusnya. Jadi macam mana kita nak cari nilai kecerunan tu? Macam mana nak cari nilai kecerunan tu? Itulah gunanya Y prime, iaitu dy dx. Mencari nilai kecerunan apabila nilai x nya berapa. Jadi cikgu akan tunjuk contoh macam mana nak cari nilai kecerunan di sini. Apa y prime dia? Y prime di sini. Di sini pula, apa y prime dia? Di sini, apa y prime dia? Dan seterusnya. Apa y prime? Bawah juga. Y prime di sini. Y prime di sini. Y prime di sini. Y prime dan terakhir di sini. Y prime. Okey, kita cari y prime dia. Jadi kita cari nilai y prime di sini. Macam mana dapatkan y prime? Ambil daripada paksi y, persamaan y tadi. Y dia adalah x kuasa 2 tolak 8x tambah 7. Jadi y prime dia ataupun dy dx dia ialah 2 darab depan, jadi 2x
tolak 8x akan jadi 8 saja. Jadi inilah y prime kita. Apabila ini y prime kita, ini adalah dipanggil persamaan kecurunan. Y prime equal to 2x tolak 8. Y prime sama dengan 2x tolak 8. Jadi nilai kecurunannya, okey, sekali lagi kita nak dapatkan nilai y prime dia. Kita masukkan y prime Y prime ni 2x tolak 8 ni dalam kalkulator. Okey. Y prime iaitu 2 tekan alpha tekan x tolak 8. Okey. 2x tolak 8 iaitu y prime. Masukkan dalam kalkulator, tekan calculation. Sekali lagi kalau kita tanya berapa nilai x yang kita nak masukkan, kita masukkan nilai x ni sebagai kosong. Okey. Sebab apa sebagai kosong? Cikgu tunjuk contoh dulu. Kita masukkan kosong, nilainya adalah negatif 8. Cikgu tunjuk contoh. Apabila x kosong, y prime dia ialah 2. X ni kita gantikan dia dengan kosong. 2 darab kosong tolak 8. 2 darab kosong iaitu kosong tolak 8. Jadi y prime kita ialah negatif 8. Okey, negatif 8. Sama macam kalkulator tunjukkan, iaitu negatif 8. Okey, jadi kita dah dapat y prime dia adalah negatif 8. Sambung seterusnya kepada apabila x 1, kita akan dapat negatif 6. Y prime apabila x dia ialah 2, x nya ialah 2, kita akan dapat negatif 4. Seterusnya, apabila nilai x nya ialah 3, kita akan dapat negatif 2. Apabila nilai x 4, kita akan dapat nilainya kosong. Seterusnya, x 5, y prime nya ialah 2, x 6, y prime nya ialah 4, x 7, y prime nya ialah 6, dan x 8, y prime nya ialah 8 juga. Okey, dekat sini cikgu minta setiap student cikgu tunjuk jalan kira nilai y prime ni. Apabila x kosong, kita dapat y prime nya ialah negatif 8. B, apabila x nya ialah 1, tunjuk jalan kira y prime equal to 2, 1 tolak 8 sama dengan negatif 6. Okey, tunjuk setiap satu nilai x daripada x kosong hinggalah x 8. Tunjukkan jalan kira pada cikgu. Okey, jadi apa yang kita dah dapat y prime ni ialah negatif 8, negatif 6, negatif 4. Itulah nilai di sini. Cikgu gunakan merah ni. Nilai y prime di sini ialah negatif 8. Y prime di sini ialah negatif 6. Y prime semasa x2 ialah negatif 4. Sini negatif 2. Dan bawah sekali, maaf tak nampak, bawah sekali ialah kosong. Okey, kosong. Jauhkan sikit. Okey, kosong. Apabila 5, x5, y prime kita ialah 2. Apabila x6, y prime kita ialah 4. Dan apabila x7, y prime kita ialah 6. Dan apabila x8, y prime kita ialah 8. Okey, kita merujuk kepada nilai y prime. Okey, dekat sini kecurunan dia negatif 8. Bermaksud dia turun. Kalau kita membaca daripada kiri ke kanan, bermaksud kereta kita bergerak nak turun bukit ni pun dari kiri ke kanan. Kereta kita sedang menurun bukit. Bila dia turun ke bawah, nilainya adalah negatif. Negatif, negatif, negatif. Tiba-tiba sini kosong. Dan bila dia naik bukit, nilainya adalah positif, 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 positif. Okey? Jadi bila dia turun bukit, ini terlalu cerun. Sebab tu dia adalah nilainya y prime nya ialah negatif 8.
Dan ini kurang kecerunannya berbanding yang atas. Sebab tu nilai Y pen ialah -6. Dan kurang lagi kecerunannya -4. Semakin kurang -2. Dan tiba-tiba jadi kosong. Kenapa jadi kosong? Sebab apabila kita bawa kereta, kita berada di tahap yang paling bawah, kereta kita tak akan bergerak ke mana. Sebab kat sini tiada kecurunan. Dia adalah mendata. Bila mendata, kita letak apa pun dia tak akan bergerak seperti cikgu letak pen ni. Sebab cikgu berada di atas lantai. Dia mendata, tiada kecurunan dan dia tak akan jatuh ke mana-mana. Sama juga cikgu letak di sini. Okey. Dia tak akan bergerak ke mana-mana. Sebab di atas lantai dia mendata. Okey, faham Sebab tu bawah ni nilainya kecurunannya ialah kosong. Sebab dia tiada kecurunan. Okey, faham kat situ? Jadi itulah konsep untuk memahami nilai kecurunan. Yang paling basic. Okey? Faham semua? Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.